Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syairah binti Muhammad Zamri. Nombor matrik 283284. Saya salah seorang daripada ahli kumpulan 13. Kumpulan kami akan membentangkan tentang atur cara majlis, acara di dalam dewan dan di luar dewan. Okey, first kali ialah pengenalan. Penyediaan atur cara merupakan salah satu perancangan dalam memastikan sesebuah majlis dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Ini kerana dengan adanya atur cara yang tersusun, secara tidak langsung dapat mengetahui agenda, hala tuju dan matlamat sesuatu majlis yang dianjurkan. Majlis sambutan Maidur Rasul yang dijalankan penganjur merupakan salah satu majlis tidak rasmi tetapi formal, dan majlis berkenaan merupakan anjuran sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO. Selain pelibatan orang awam atau golongan sasaran untuk penyertaan majlis ini, tetamu berkepentingan seperti golongan badan profesional turut dilibatkan bagi memeriahkan majlis yang berlangsung seperti penghulu, pegawai bertauliah dan pegawai daerah. Dengan adanya jemputan dan kehadiran sedemikian, penyediaan satu atur cara merupakan kaedah terbaik sebagai susunan bagi memastikan objektif dan pengisian penganjuran majlis yang diadakan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Persiapan yang ketiga ialah persiapan tempat. Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat terlebih dahulu kerana tempat majlis ada kaitan dengan bilangan tetamu jemputan yang akan hadir dan peruntukan yang akan dibuat sebelum majlis dilancarkan. Selain itu, untuk mengelakkan pertindahan program yang berlaku, pemilihan tempat dan masa perlu dibuat terlebih dahulu. Selain itu, tempat yang dipilih hendaklah diketahui orang ramai dan mudah dihadiri oleh orang ramai. Perkara penting yang perlu diambil kira adalah pemilihan tempat mestilah yang terbuka dan diketahui umum serta memudahkan pengunjung yang akan hadir ke majlis yang diadakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fahmi bin Mohtar, nombor matrik 282175, untuk menandatangkan kertas kerja WKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Saya dari kumpulan 13 ingin menyampaikan tajuk perkara untuk nombor 4, iaitu lantikan biro dan jawatan kuasa kerja. Lantikan ahli jawatan kuasa bagi sesebuah majlis perlulah diadakan untuk melancarkan sesebuah program agar dapat berjalan dengan lancar dan bergerak seperti mana yang dirancang. Ahli jawatan kuasa juga terdiri daripada jawatan kuasa yang membuat buku program, iaitu memainkan peranan untuk membentuk sebuah buku program yang dan dengan mendapat bahan dan perkara yang perlu dimasukkan atau dimuat dalam buku program tersebut. Ahli jawatan kuasa kecil ini juga mendapatkan nama ahli jawatan kuasa pegawai, atur cara majlis, jadual dan kata-kata aluan bagi sebuah buku atur cara. Pelantikan juga dibuat untuk AJK jemputan. AJK jemputan ini memainkan peranan untuk merangka, menulis dan menghantar surat atau kad jemputan kepada tetamu-tetamu kehormat atau VVIP, dan juga mendapatkan senarai jemputan yang hadir serta mengenal pasti jemputan-jemputan yang hadir itu berpasangan atau berseorangan. Jawatan kuasa juga yang dilantik adalah jawatan kuasa kebersihan, keselamatan dan lalu lintas. Jawatan kuasa ini memastikan tempat majlis itu berjalan dengan lancar dan selamat, sama ada di luar ataupun di dalam dewan. Dalam jawatan kuasa ini juga menitik beratkan kebersihan, susun atur ataupun kelancaran sesebuah majlis ini dengan menghubungi atau bekerjasama dengan pihak keselamatan atau pihak berkuasa supaya tidak mengganggu sebarang lalu lintas atau kekacauan di semasa majlis dilaksanakan. Jawatan kuasa kecil juga dilantik, iaitu jawatan kuasa makan peserta dan pegawai. Jawatan kuasa ini memainkan peranan untuk membuat anggaran perbelanjaan dari
jumlah peserta atau jumlah jemputan yang dijemput dan menguruskan makan minum jemputan atau peserta agar tidak terkecuali ataupun tidak terlepas pandang. Jawatankuasa ini juga memastikan makanan dan kualiti kebersihan makanan serta tidak tercemar. Jawatankuasa lain juga dibentuk adalah jawatankuasa PA system ataupun yang dipanggil jawatankuasa penyelaras audio. Jawatankuasa ini dia berperanan membuat membuat senarai lagu yang hendak dimainkan ke sistem PA itu berfungsi dengan baik semasa majlis berlangsung, dan jawatankuasa ini juga berperanan untuk memastikan setiap lampu, mic ataupun speaker supaya didengar ataupun dikuasai dengan jelas oleh para peserta ataupun tetamu yang hadir. Jawatankuasa seterusnya adalah jawatankuasa kebajikan dan pertolongan yang berperanan untuk mendapatkan maklumat, bertanggungjawab mendapatkan maklumat ataupun bekerjasama dengan pihak kesihatan dan memastikan semua kebajikan ataupun semua peserta ataupun tetamu undangan boleh kita cater apabila berlaku kecemasan. Jawatankuasa yang lain juga boleh ditambah di dalam jawatankuasa yang saya sebut tadi adalah ahli jawatankuasa hadiah, yang mana dia berperanan untuk menyediakan cenderahati kepada VVIP ataupun tetamu-tetamu kehormat yang memberi cadangan, memberi pandangan ataupun ceramah. Jawatankuasa seterusnya yang boleh ditambah adalah jawatankuasa persiapan tempat. Persiapan tempat ni berperanan untuk mengenal pasti tempat yang sesuai dan melunaskan kesesuaian tempat, yang tu dengan susunan atur, keceriaan dan hiasan pentas ceramah ataupun pentas VVIP tersebut. Jawatankuasa yang boleh juga dilantik adalah ahli jawatankuasa penyambut tetamu, yang mana kita ada menyemput VVIP ataupun tetamu-tetamu undangan khas yang mana memerlukan liaison officer ataupun penyambut tetamu agar tetamu VIP yang kita jemput tu tidak terpinga-pinga apabila sampai di majlis tersebut. Jawatankuasa juga yang boleh dilantik adalah jawatankuasa susun atau cara majlis, yang mana susun atau cara majlis tadi pun boleh dikategorikan di bawah jawatankuasa buku program ataupun jawatankuasa jemputan. Itu saja pembentangan saya pada kali ini, dan rakan saya akan menyambung di kedudukan yang ke-5. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah binti Jamuddin, nombor matrik 268294. Hari ini saya dari kumpulan 13 akan membentangkan persembahan saya, iaitu bertajuk Raptai atau dikenali dengan sebutan rehearsal. Definisi Raptai dalam Kamus Malaysia ialah mempersembahkan persembahan percubaan atau latihan besar-besaran sebelum persembahan atau pertunjukan sebenar. Sememangnya latihan Raptai ini amat memenatkan, tapi kesan dari Raptai ini akan memberi input yang baik yang mungkin membolehkan kejayaan dalam menjalankan majlis. Raptai merupakan elemen penting bagi sesuatu majlis, walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan atau kerap diadakan. Ianya hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan.
Selain perjalanan acara tersebut tidak selagi perjalanan acara tersebut tidak memuaskan, raptai tetap diteruskan sehingga benar-benar menampakkan majlis itu berjalan dengan lancar. Tujuan raptai supaya mereka yang terlibat tahu akan tujuan dan tanggungjawab yang sepatutnya mereka lakukan. Selain itu, raptai juga untuk menentukan urutan majlis yang dijalankan agar tidak ada kekeliruan semasa program sebenar dijalankan. Raptai juga untuk menentukan jangka masa yang tepat dan memperbaiki kelemahan jika ada sebelum majlis sebenarnya diadakan. Ia juga memberi peringatan kepada yang terlibat supaya tiada kesilapan atau keraguan pada masa hari majlis dijalankan. Raptai juga dapat menyelaraskan acara mengikut atur cara yang telah dirancang dan untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat majlis tersebut. Contohnya macam di dewan ataupun di dalam dewan. Ia untuk mengenal pasti tempat-tempat yang perlu diketahui seperti tandas atau di mana tempat pentas, di mana ruangan masuk, ruangan keluar majlis tu, ataupun di mana susunan meja-meja yang perlu diletakkan, macam itulah. Kebiasaannya raptai akan dilakukan sehari sebelum majlis dijalankan. Raptai ini melibatkan semua urustia, jawatan kuasa serta peserta yang terlibat dalam menjalankan latihan. Maksudnya macam semua urustia atau jawatankuasa ataupun peserta-peserta atau maksud peserta-peserta yang terlibat ni yang AJK yang membawa dulang, penyambut tetamu, pengacara majlis, semua tu dia turut hadir dalam raptai ni. Tujuannya juga untuk membiasakan mereka sebelum majlis sebenar berjalan dengan majlis sebenar tu dilakukan. Okey, contohnya macam raptai bila contohnya kalau kita buat raptai ni macam penyambut tetamu, dia dapat mengenal pasti di mana tempat-tempat tetamu yang disambut tu diletakkan. Maksudnya di mana kerusi yang disediakan untuk tetamu tu, macam mana nak sambut, laluan dari mana ke mana, maksudnya dia tak berterabuh bila majlis tu berjalan. Tak terkejar tetamu VIP yang hadir tu, laluan di mana masa bila dia boleh masuk, masa bila dia boleh duduk, di mana kerusi dia, tu semua perlu diterangkan semasa raptai. Lepas tu, selain daripada tu, contoh macam pengacara majlis perlu hadir juga untuk mengenal pasti masa bila majlis boleh dimulakan, masa bila VVIP masuk ke dewan, masa bila pengacara majlis perlu menyebut kehadiran VVIP. Selain itu juga raptai ni kalau boleh dijadikan contoh raptai ni susunan kerusi VVIP. Kebiasaannya VVIP dia akan datang, penyambut tetamu akan tarik bawa masuk. So penyambut tetamu akan bawa pergi ke kerusi VIP. Jadi masa hari raptai tu urustia AJK yang terlibat perlu menentukan kerusi-kerusi VVIP di mana susunannya mengikut protokol yang sepatutnya. Tak adalah nanti VVIP datang cari kerusi tak jumpa, lepas tu balik. Okey. Lepas tu selain tu juga contoh yang boleh diambil dalam raptai, melatih pembawa dulang atau pembawa hadiah ke sumbangan, hadiah cenderahati tu semua tu kan, agar pembawa dulang ni tidak kekok dan tidak keliru dari mana nak mula, dari mana dia nak masuk, laluan mana, VVIP tunggu belah mana, bagi VVIP sebelah kiri atau kanan, dari situ. Tu tujuan kita adakan raptai sebelum hari majlis yang sebenar. Jadi latihan raptai ni perlu dilakukan bagi melatih semua yang terlibat agar dapat menyesuaikan diri dalam majlis, dan majlis juga dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zainuddin bin Azizan, Dopometrik 282403. Saya ingin membuat pembentangan untuk poin yang ke-6 iaitu ringkasan senarai. Tujuan kita menyediakan ringkasan senarai ini supaya kita dapat mengetahui dari kategori tetamu daripada segi peringkat umur yang tetamu yang datanglah, dari segi tua, muda ataupun kanak-kanak. Dan seterusnya kita akan melihat lagi detail iaitu bilangan tetamu yang datang. Selain itu kita tambah lagi dengan peringkat tetamu daripada segi VVIP ataupun orang biasa. Dengan adanya senarai ringkas ini dapat membuat perancangan tempahan jamuan, maknanya kita tidak ada pembaziran dari segi jamuan yang kita berikan kepada tetamu, dan anggaran perbelanjaan mengikut jumlah tetamu yang datanglah dan jumlah ahli jawatankuasa kerja supaya pelaksanaan program ini akan berjalan lancar. Selain itu, tempat letak kenderaan serta pelan susur atur di dalam dewan ataupun lokasi majlis. Tujuan mesyuarat postmortem dilakukan adalah untuk mengenal pasti, mencari, mengeluarkan atau melihat kepada dua perkara penting, iaitu mengenal pasti perkara yang baik supaya menjadi panduan kepada ahli jawatankuasa yang seterusnya untuk mengajarkan program yang sama. Yang kedua ialah mengenal pasti masalah yang timbul bagi perancangan program. Proses komunikasi dapat ditingkatkan pada program yang akan datang supaya masalah dalam penganjuran program dapat dikurangkan. Mesyuarat postmortem selalu memberi cabaran kepada organisasi dalam mengendalikannya agar tiada kesan negatif kepada persatuan dan moral seseorang individu. Mesyuarat postmortem perlu diadakan walaupun terdapat unsur-unsur yang jahat tetapi penting untuk pengalaman dan penambahbaikan yang positif bagi organisasi dan individu yang terlibat. Postmortem dalam bahasa mudah ialah perbincangan untuk melihat kelemahan, kekuatan dan idea untuk menambahbaikan supaya kelemahan yang sama tidak akan berulang. Kelebihan postmortem pula ialah dapat menjimatkan masa, menjimatkan kewangan, mengurangkan pembaziran dan mengurangkan pembaziran dan penggunaan tenaga yang optimal.